Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Untuk kali ini aku nak buat video lah tentang tutorial macam mana kita nak periksa motor yang enjin tak hidup. Macam motor aku ni dia ada masalah lah. Masalah dia tiba-tiba mati. Lepas tu sampai sekarang enjin tak hidup lah. Enjin tak hidup. Jadi kita nak buat troubleshoot. Apa yang kita perlu periksa, ikut step by step troubleshoot untuk dapatkan punca kenapa enjin tak hidup. Untuk basic enjin 4 lejang, kita perlukan 3 perkara lah, 3 perkara yang asas untuk sebuah enjin 4 lejang untuk dia hidup. Yang pertama adalah bahan api lah, bahan api itu petrol. Kalau diesel lah, kalau untuk kenderaan petrol. Yang kedua adalah dia punya compression, compression dalam enjin tu. Maknanya piston tu dia boleh bagi kompres, boleh memampatkan udara. Dan yang ketiga yang perlu ada adalah firing system lah. Untuk enjin petrol kena ada sistem pengapian, iaitu api daripada plug lah, untuk menghasilkan pembakaran. Jadi 3 benda ni yang kita perlu periksa terlebih dahulu. Aku akan dah periksa dia punya, dari segi dia punya bahan api lah, di mana petrol dia masih banyak, petrol masih penuh lagi. Kalau tak hidup, kemungkinan petrol habis ataupun karburator sumbat, yang melibatkan sistem petrol lah yang kita perlu periksa. Sama ada dia punya minyak ada tak ada, itu yang first kita kena check. Kita troubleshoot daripada mudah kepada yang lebih susah. Yang pertama ni kita check sama ada minyak dalam tangki kita ada ataupun tidak. Okey. Yang kedua pula barulah kita periksa dia punya compression. Kita test start. Kalau start tu kita rasa ada isi, kira enjin tu dia ada isi, ada keluar bunyi daripada exhaust, maknanya enjin kita ada compression lah. Kalau kickstarter tu terasa terlampau lembut pun boleh punca enjin kita tak hidup, iaitu compression dalam enjin kita dah loss. Selalunya kalau compression ni loss ni, dia melibatkan masalah pada bahagian dalam enjin lah. Boleh jadi valve bocor, boleh jadi head bocor, dan macam-macam lagi. Yang ketiga kita perlu check adalah dia punya sistem pengapian lah. Sistem pengapian daripada spark plug. Spark plug ni kalau api tak ada kat plug tu, boleh jadi plug kong, boleh jadi coil plug kong, boleh jadi dia punya CDI, boleh jadi stator coil yang dekat magnet tu. Itu adalah sumber-sumber yang boleh menyebabkan api tak ada dekat kita punya plug. Jadi kita akan start check api ni daripada perkara yang paling mudah dululah, adalah kita dengan mengecek api dekat bahagian spark plug ada ataupun tak ada. Sekiranya dekat plug tak ada, barulah kita check dekat coil plug. Kemudian ke CDI dan terusnya, terus ke, kalau tak ada juga kita terus check coil. Untuk motor ni aku dah check petrol ada, jadi aku akan compression ada, jadi aku akan check dia punya firing system dulu lah, atau sistem pengapian plug. Aku dah cabut plug plug pun kau kan tak ada basah, tak ada apa. Ini kita akan test lah sama ada plug kita ni mengeluarkan api ataupun tidak. Pasang plug, selepas tu on kunci. Kita try crank yang ada api ataupun tidak. Nampaknya langsung tak ada api lah. Sebab tu punca motor ni tak hidup, sebab api plug tak menghasilkan api. Cara check coil plug, korang dekatkan je kabel ni dengan mana-mana part yang besi lah, macam ni. Lepas tu korang try kick starter, tengok ada keluar bunga api ataupun tidak. Maknanya plug coil pun tak mengeluarkan api, maknanya plug kita bukan masalah lah. Boleh jadi plug coil
boleh jadi CDI, boleh jadi starting coil, boleh jadi wiring. Okey, jom kita buka bahagian atas untuk cek plug coil pula. Okey, seterusnya kita cek lah semua konektor yang menyambungkan kita punya plug coil ni, sama ada tercabut ke, longgar ke, yang menyebabkan motor kita tak hidup. Okey, so far aku tengok wiring semua okey, tak ada yang tercabut. Okey, jom kita buka kita punya coil ni dulu. Okey, untuk wiring aku ni agak berselirat lah sebab ini dah modified. Okey, untuk cek supply dari CDI, aku sambungkan okey, wire coil yang datang daripada CDI ni okey, ke test lamp, dan hujung test lamp sambung ke body lah. Okey, kalau nak buat cara ni korang buang lah fuse. Kita tak nak ada gangguan daripada bateri. Okey, kita buat macam ni. Okey, kemudian kita kick start. On kunci, pastikan korang on kunci dulu dan korang start kick. Korang akan nampak ada lampu. Lampu menyala. Okey, nampak? Okey, ini bermakna kita punya coil elok lah. Kita punya CDI elok. CDI elok. Coil magnet pun elok sebab ada supply api dekat wire yang pergi ke coil plug ni. Okey, jadi terbuktilah coil plug yang rosak. Okey, sekiranya korang cek kat sini plug tak ada api, korang perlu cek CDI, sama ada CDI rosak ataupun coil magnet rosak. Okey, langkah seterusnya kita boleh juga cek coil ni dengan menggunakan multimeter lah. Cara nak cek coil sama ada rosak atau tak, kita pergi ke multimeter, kita ambil kepada resistor lah. Resistor itu rintangan yang lambang dia lambang ohm ni. Okey, dia akan tulis OL ataupun open loop lah. Open loop ni bermakna maknanya litar tu putus, litar tu tak bersambung, open loop, ataupun tak ada penyambungan lah di antara dua. Okey, kita cuba kita sambung. Okay, kalau kita sambung ni, okey, baru dapat bacaan 0.000. Ini ada resisten lah. Maknanya rintangan paling kurang lah 0.003 ohm. Maknanya rintangan dia paling baik 0.00 lah. Tapi wire ni pun dah ada problem, dia akan jadi 0.000. Nampak? Ini maknanya tak ada rintangan lah. 0.0 tak ada rintangan. Sekiranya ada rintangan, dia akan naik lah bacaan dia. Okey, kita cek dulu dekat bahagian sini yang daripada CDI, touch kat sini. Dan sebelah lagi kita test kepada dia punya body ni. Kita tengok bacaan dia. Nampak? Tak ada naik apa-apa bacaan lah. Sepatutnya dia ada bacaan lah. Dia ada resisten patutnya. Ini maknanya dah berlaku putus dalam ni. Maknanya dia punya gegelung dalam ni dah putus. Maknanya dia langsung tak ada penyambungan, putus. Jadi open loop lah. Okey, satu lagi cara sama juga. Kita test negatif dekat body ni. Ni kat body ni lah. Satu lagi kita cek dekat sini. Okey, nampak? Dia akan keluar OL juga. Okey, OL lah. OL, open loop. Okey, maknanya tak ada berlaku sebarang penyambungan. Maknanya litar tu tak ada, tak lengkap ataupun putus. Jadi terbuktilah coil ni dah boleh campak buang. Coil racing coil racing ni selalunya memang takkan tahan lama lah. Ni brand Faito, aku pakai dalam 3 tahun. Okey, maknanya kita kena cari coil baru. Nanti beli coil baru, aku akan test coil baru punya bacaan macam mana. Okey, guys, aku dah beli coil plug original lah. Tak mau pakai racing lah. Racing ni okey, power, tapi dia tak bertahan. Pakai yang original ni tahan lah. Okey, ini aku beli plug coil 125Z 125Z plug coil.
Okey, original 125Z. Kenapa aku pilih plug coil 125Z ni? Sebab stroke dia main RPM lebih tinggi lah, sehingga 12,000 RPM. LCD pun dah modified. Okey, jadi kita perlukan RPM yang coil yang support RPM yang tinggi. Sebab tu aku pakai coil plug 2 stroke. Okey, kita uji balik resistance untuk plug coil yang baru ni lah. Yang semalam kita test dia OL lah ataupun open loop. Maknanya tak ada penyambungan. Ini sama juga kita test yang letak kat body. Sebelum tu kita test dulu multimeter ni. Okey, dapat 0.000 Okey, barulah kita test kat sini pula kita baca berapa dapat resistance dia. Okey, resistance dia bermain di area 3.6, 3.7, 3.8 lah. Maknanya ada resistance. Plug coil yang elok dia akan ada resistance lah. Test sekali lagi. Okey, berapa bacaan yang kita dapat? Okey, dapat 3.4 ohm 3.4 ohm. Macam yang semalam langsung tak ada bacaan open loop. Maknanya dah putus. Ni untuk coil yang elok lah. Ini untuk 125Z lah. Kalau untuk standard LC mungkin bacaan dia dapat lain. Kita check pula dekat secondary. Tadi primary, kita check secondary sama juga. Yang ni dekat dia punya base. Yang ni kita check dekat dia punya bahagian ni. Okay, berapa bacaan dia? Okey, yang ni dia dapat dalam unit kilo ohm 7.84 kilo ohm. Maknanya ada bacaan lah, ada resistance kat situ. Kalau sebelum ni kita dapat OL ataupun open loop. Ni menunjukkan bahawa coil plug ni dalam keadaan baik. Okey, ini tu cara-cara nak menguji coil plug sama ada elok tak elok. Menggunakan multimeter lah. Okey. Okey, motor aku ni ada satu lagi problem. Semalam aku check dekat kabel yang daripada CDI ke coil ni ada api. Okey, bila aku start pagi ni, aku check balik dia tak ada api. Okey, jadi penyudahnya aku try tukar CDI lah. Ni masuk CDI standard balik, nampak? CDI standard balik dan kembali ada api lah. Kembali ada api. Okey, kita test dulu pakai CDI standard sementara aku nak order CDI yang lain. Okey, jadi masalah motor aku ni dua problem lah. Salah satunya adalah coil, orang panggil body coil lah ataupun coil plug. Yang ni pun dah rosak. Dan satu lagi adalah masalah daripada CDI. Semalam kita check ada api yang supply ke wire pergi ke coil ni. Okey, pagi tadi aku check dia tak ada api. Mungkin dia intermittent lah, kejap ada api, kejap tak ada api. Jadi dua-dua benda ni problem lah. Okey, bila aku test tukar kepada CDI standard, okey, kembali ada api. Okey, conclusionnya dua benda ni rosak. CDI lama ni aku guna CDI MB 5th generation lah. Tapi aku pakai pun rasanya dah lebih 5 tahun. Memang sampai masa dia nak rosak. Okey, nanti aku akan beli CDI lain. Okey, ataupun korang ada suggestion nak pakai CDI apa yang terbaik, korang boleh komen kat bawah. Okey, lagi satu aku nak tambah, apabila korang tukar coil plug racing, okey, korang tukar sekali kepala plug ni. Sebab kepala plug original LC dia ada resistor. Ada resistor lah ataupun perintang. Kalau kau tukar plug kabel coil racing, CDI racing mana sekalipun, tetapi dalam ni dia tetap akan ada rintangan yang akan mengurangkan percikan api yang berlaku kat plug. Okey, macam mana kau nak check? Kau buka ni kepala ni, buka je getah ni. Okey, dalam ni nampak macam ada tembaga kan. Okey, aku masuk screwdriver ni dan buka lah. Okey, buka macam tu.
Okey, dah terbuka. Dan keluarkanlah. Okey, dalam ni dia ada satu resistor. Okey, kau boleh check pakai multimeter lah. Kau letak di hujung ni dengan hujung ni, kau akan dapat bacaan dia dalam 7 ohm macam tu lah. Dia ada resistor dalam 7 ohm. Maknanya api yang kuat yang disampai oleh coil, dia akan filter lah. Dia akan filter. Jadi percikan api yang dekat spark plug tu akan berkurang. Okey, kalau kau dah tukar coil racing, coil plug racing, kau pastikan kau tukar yang ni kepada yang racing punya lah. Ataupun korang tukar, macam aku ni aku dah tukar. Ni aku guna besi solid lah. Ni paku aku potong dan aku gantikan dengan resistor asal. Resistor asal tu aku dah buang lah, dah tak pakai. Okey, barulah korang punya percikan api dekat plug tu kuat. Barulah tercapai kita punya objektif pakai coil racing. Okey, kalau korang tak tukar kepala ni ataupun korang tak tukar kepada besi yang solid, okey, jadi dia punya pakai coil racing tu dia punya orang kata dia punya performance dia tak sepenuhnya lah. Tak sepenuhnya. Okey, masukkan balik. Okey, ni pun kita masukkan balik dan ikat balik pakai screwdriver lah. Okey, plug dah pasang, kita try hidupkan enjin lah. Api dah ada. Masa ni dah hampir sebulan tak start. Alhamdulillah, senang hidup Okey guys, nampaknya selesailah untuk proses menghidupkan semula LC aku. Yang hampir sebulan lah. Aku tinggal sebab aku tengah bawa, tiba-tiba dia mati. Terus aku parking tak bawa selama sebulan. Okey, jadi pada hasil troubleshooting kita, yang problem adalah ni, coil plug. Yang ni aku pakai dalam 3 tahun. Dan kemudian adalah CDI, dalam part tu CDI. Okay, CDI ni daripada MB MB 5th generation kalau tak silap aku lah. Ni dah lama lah, lebih 5 tahun aku pakai. Okay, jadi untuk sementara ni aku guna standard V1 punya CDI asal motor lah. Okay, untuk motor aku ni pun coil magnet tak pernah tukar. Daripada beli, dari keluar kilang, coil magnet tak pernah tukar. Hanya aku tukar coil plug dan CDI racing. Okey. Untuk next kemungkinan aku nak guna CDI yang ada mapping. Nak try juga yang pakai mapping tu kan, yang ada letup-letup. Okey guys, motor pun dah hidup, alhamdulillah. Artinya sampai sinilah video aku. Next aku akan buat penukaran clutch plate pula. Sebab clutch ni pun dah lanjut dah agak mengerang motor. Masuk gear 3 gear 4 tu dia macam ada slip lah. Okay, next video aku akan buat proses modified tukar clutch. Okay guys, assalamualaikum.